من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin muka surah 14. Muka surah 14. Baris yang ke-18 daripada atas. Baris yang ke-18 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan demikian lagi tiada lazim, yakni tiada wajib. Dan demikian lagi tiada lazim, tiada wajib kamu mengetahui akan halus ilmu sir, ilmu tasawuf dan segala yang membuka ajaib hati, melainkan barang yang membinasakan atasmu ibadahmu. Maka ini tafriq pada melainkan, maka wajib mengetahui akan dia, akan barang yang membinasakan atas ibadahmu, supaya kamu jauhkan dia kan barang yang membinasakan atasmu ibadahmu. Dan barang yang lazim, dan barang lazim atau pada kata barang yang membinasakan atasmu ibadahmu. Dan barang yang dan melainkan barang yang lazim, barang yang wajib atasmu mengerjakan dia. Contoh seperti ikhlas dan alhamdulillah dan syukur dan umpamanya, maka tafsir dia lazim kamu, wajib kamu mengetahui akan dia, akan barang yang lazim atasmu mengerjakan dia, supaya kamu menunaikan dia. Dan demikian lagi seumpama yang terdahulunya tidak wajib atas kamu tidak wajib fardhu atas kamu mengetahui cabang-cabang ilmu tauhid dan yang halus-halus dalam pembelajaran ilmu tauhid. Tiada lazim, tiada wajib kamu mengetahui akan halus ilmu sir, ilmu tasawuf dan segala yang membukakan ajaib hati. Jadi selesai berkaitan dengan fardu ain daripada ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu fiqh. Kemudian pergi pula kepada hak kewajipan fardu kifayah. Hak mana fardu ain, hak mana fardu kifayah. Yang mana terdahulu tidak menjadi satu kewajipan fardu ain mempelajari hak cabang-cabang daripada ilmu tauhid, yang halus-halus daripada ilmu tauhid, pecahan-pecahan pembahasan ilmu tauhid. Bukan wajib fardu ain ke atas kita, tetapi wajib fardu kifayah. Mendalami ilmu tauhid, masghul bersibuk dengan ilmu tauhid
itu adalah tuntutan fardu kifayah yang mana dalam satu negeri, dalam satu kawasan, masafatul qasri, kawasan yang boleh kasar solat, dalam lingkungan 90 km, kena ada satu orang ulama yang betul-betul alim ilmu tauhid, halus-halus daripada ilmu tauhid. Kena ada seorang yang alim dalam satu-satu kawasan. Kalau tak ada seorang pun alim fardu kifayah, maka berdosa habis hak di kawasan tersebut. Hak fardu ain dia beres belaka. Fardu ain ilmu tauhid selesai. Tapi hak halus-halus daripada ilmu tauhid ni, tak ada seorang pun pandai. Mana satu kawasan berdosa habis. Yang mana hak duk belajar pondok kitab tauhid daripada kitab hak nipi, kena naik kitab hak pertengahan, kitab hak besar-besar pula, hak Jawi, hak Arab. Itu semua fardu kifayah. Tapi kalau tak ada orang pandai seorang, dosa semua orang di kawasan tersebut. Hak fardu ain itu atas masing-masing terdahulu. Hak fardu ain terdahulunya panjang dicerita. Tapi cara ringkasnya, hak fardu ain barang yang mengesah dengan dia i'tiqad kamu di dalam usuluddin. Untuk sah pegangan. Untuk sah ke-6 rukun iman. Itu fardu ain. Untuk sah pegangan, untuk sah ke-6 rukun iman. Itu fardu ain. Terutama sekali hak berkaitan dengan rukun iman yang ke-6, qadar dan qada tu. Itu terutama sekali. Itu fardu ain. Terkadang hak fardu ain pun tak berapa nak lepas. Di antara hak sekarang lah, hak nak kena kemah molek, tambah pula mari bagai-bagai syubhat selain daripada qadar dan qada, hak berkaitan dengan ayat-ayat yang mutasyabihah. Jadi hak ni kena kemah pengajian kaedah sifat 20. Hak berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabihah, pembicaraan dalam sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Nak pergi pada qadar dan qada pula, pembicaraannya sifat wahdaniyah pada perbuatan, qudrah, iradah, ilmu. Kalau kaedah sifat 20, itu pembicaraan qadar dan qada. Hak dua ni lah yang nak kena fokus sekarang ni. Yang mana terkadang golongan-golongan yang terpesong ni, dia mendatangkan dengan dalil-dalil ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tapi huraiannya bukan huraian jalanan ahli sunnah wal jamaah. Sebab ulama-ulama Mu'tazilah terdahulu, mereka pun berhujahkan dengan dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kalau kita belajar kitab besar-besar, di dalam tu akan didatangkan hujah akidah Mu'tazilah. Macam mana hujah ayat Al-Quran, hak pegangan Mu'tazilah. Pegangan terpesong ni pun mereka berhujah dengan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian dalam kitab tu akan didatangkan salah pemahaman pada ayat tu macam mana. Ayat tu pemahamannya macam mana. Diperjelaskan pula ikut jalanan ahli sunnah wal jamaah. Maknanya, kalau kita orang awam ni, sebab kita kan, waktu keluar ayat Al-Quran, kita pakai, lah ayat Quran. Nak ke mana lagi? Ayat Al-Quran. Tapi huraian maksud ayat tu macam mana? Ayat Al-Quran. Tapi huraian ayat. Ni hak memang sesat terang-terang lah. Hak sesat terang-terang. Hak tak semayang. Dia kata dia hakikat tinggi, tak semayang. Ni sesat sungguh lah. Tak bahas dah ni. Ni tak bahas dah. Memang sesat sungguh.
Tapi dia cakap dengan orang ramai ni orang dengar. Mana dia punya hujah dia? Ayat Al-Quran. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Quran. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu akan Tuhan kamu sehingga datang akan kamu oleh yakin. Yakin dah ke Tuhan. Mayang apa lagi? Kalau dia cakap kita gitu kan kita nak jawab. Quran tu Quran. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu akan Tuhan kamu sehingga datang akan kamu oleh yakin. Terus sekarang ni dia maqam hakikat dah. Dakwaan dia lah dia sesat. Yakin dah. Kenal Tuhan sungguh-sungguh dah. Nak mayang apa lagi? Yakin dah. Quran kata tu. Mana kita? Waktu memang sesat sungguhlah. Dia tak semayang. Tapi kita ni jawab ke mana? Ayat Al-Quran. Dan al-yakin tu maksud apa di situ? Al-yakin adalah al-maut. Mati. Itu yakin. Maksud yakin itu mati. Sebab apa? Bila mati sahaja. Ainul yakin. Hakul yakin. Mati sahaja hakul yakin. Dok, sekarang ni barzah. Kita yakin, kita imani, tapi dengan ilmu yakin. Ainul yakin ni tengok dengan mata. Hakul yakin, hak yakin yang sebenar-benar. Bila mati sahaja yakin yang sebenar-benar dah lah, sebab alam barzah dah. Pada alam barzah dah. Macam kita sekarang ni. Kita duduk alam dunia. Yakin kita dengan kehidupan alam dunia. Tapi bila masuk je alam barzah, yakin tak dengan kehidupan alam barzah? Yakin tak lah. Sebab apa? Sebab sudah mati. Yakin di situ dengan makna mati. Tapi dia pakai betul-betul gitu je. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu akan Tuhan kamu hingga datang akan kamu oleh yakin. Dah yakin molek dah, tak payah semayang. Sesak terang-terang. Tapi dia ambil ayat Quran. Konongnya lah. Jadi hak akidah Mu'tazilah, mereka berdalil kerana ayat Quran. Panjang dalam kitab-kitab besar dia cerita. Pergi pada qada dan qada dengan dalil Quran, dengan akal dia. Mereka menafikan perkara jahat, kufur dan maksiat. Bukan qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Didatangkan dalil ayat Quran, didatangkan dalil hujah akal. Pegangan qadariyah, jabariyah, didatangkan dalil ayat Al-Quran, pegangan mereka. Tapi dalam kitab tu akan didatangkan macam mana pula hak jawapan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi terkadang pada masa itu, pada masa kita sekarang pun gitu juga. Sekarang ni timbul yang begitu yakin. Nanti tak apa, kita mati nanti. Memang akan mati belaka. Oh tahu, jumpalah yang sebenar. Memanglah, oh sesat pun mengaku dia sebenar. Tapi yakin tu. Nanti kita mati. Memang. Kan mati kan? Tahulah sebenar ke tak sebenar. Memang betul lah. Jadi dalam bab ni bab mukhalafatu ta'ala al-hawadis, bab qada dan qada atau kena halusi molek. Atau fardu ain kepada kita. Untuk kita seorang lah. Mari jalanan yang terpesong, dia datangkan hujah dengan ayat Quran dan hadis Nabi, kita tak gerak dah, tak terpengaruh dah. Tetapi golongan yang terpesong seumpama ni, yang menyebarkan akidah yang salah ni, lepas tu macam mana dia boleh mempengaruhi orang ramai dengan kepetahan berbicara tu macam mana? Itulah kena ada seorang ulama yang betul-betul mahir dalam ilmu tauhid, hak mahir ilmu fardu kifayah dan mahir berhujah. Tu fardu kifayah. Sebab apa? Dia nak nak menyelamatkan orang ramai daripada terpengaruh dengan jalanan yang terpesong, yang dipakai ayat Al-Quran dengan salah pemahaman.
Bagian kita fardu ainnya, kita tak gerak dah. Apa yang dihuraikan, salah tu. Salah lah. Cuba huraikan, cuba jelaskan. Cuba jernihkan kembali. Tak pandai saya gitu. Tapi salah. Kalau setakat sebut salah, orang pun katalah, setakat sebut salah, semua orang pandai sebut salah. Salah kat mana? Cuba huraikan syubhat, cuba jelaskan kesamaran hak salah tu di mana, tak pandai. Nak menghuraikan, nak menjelaskan itu fardu kifayah. Tapi kena ada dalam satu kawasan ulama yang seumpama tu dalam ilmu tauhid. Yang malang kita sekarang ni bukan satu kawasan 90 km, bukan satu negeri, bukan satu negara pun terkadang datang jalanan hok terpesong ni tidak ada yang menjelaskan, tidak ada yang menghuraikan syubhat, tidak ada, senyap begitu saja. Kadang-kadang perbantahan dalam bab pegangan, dia perbantahan dalam bab pegangan tidak ada, sebab bab pegangan satu jalan sahaja. Sentiasa berbeza pandangan dalam fiqh, tu ada. Sentiasa berbeza pandangan dalam fiqh ada. Tapi dalam tauhid tidak ada, sebab dia hanya satu jalan. Yang timbul perbantahan adalah dengan golongan-golongan yang terpesong. Tak ada ni. Tapi terkadang timbul perbantahan di kalangan orang agama. Yang mana jalanan dia betul tak betul pun kadang-kadang orang awam keliru, samar. Sebab apa? Sebab orang yang berkenaan, orang yang ada nama, ada kedudukan. Maka daripada mereka nak timbul perbantahan dalam bab pegangan. Jadi orang awam jadi keliru, mana betul, mana salah. Tapi senyap begitu saja akhirnya. Ini contoh lama dah ni. Tapi tidak ada penjelasan betul salah. Dulu lama dah, bertahun-tahun dahulu timbul polemik. Ada polemik. Polemik ni apa panggil? Benda hok jadi isu besar lah. Ingat tak? Kenaikan harga barang takdir Allah. Ingat tak? Ingat? Kan besar masa tu kan? Orang agama ni kata gini, orang agama ni kata gini. Sebelahnya kata kenaikan harga barang takdir Allah. Sebelahnya kata itu bukan takdir Allah. Panjang bicara. Hak kata takdir Allah seorang je. Hak kata bukan takdir Allah ramai. Batah punya batah, baca punya batah, akhirnya jadi senyap gitu je. Dah takdir ke tak takdir sebenarnya? Ada tak penjelasan daripada orang yang ada autoriti? Dalam satu Malaysia ni, yang paling ada autoriti siapa? Mufti tau. Mufti yang paling ada autoriti. Di Malaysia ni mufti bukan seorang, belah-belah orang. Yang mengatakan bukan takdir Allah, ada seorang mufti yang bukan takdir Allah. Lepas tu yang lain-lain pula tu. Yang lain-lain tu. Bilakah mereka akan ke hadapan untuk menghuraikan syubhat? Takdir Allah ke bukan takdir Allah kenaikan harga barang ni? Orang awam sudah keliru. Sebab yang kata takdir Allah, orang agama berhujahkan dengan hadis sahih Bukhari. Yang menafikan itu bukan takdir Allah, begian lah. Lama juga masa tu. Tapi orang agama yang ada autoriti, ada ni. Takdir Allah ke bukan takdir Allah? Itu simple saja. Takdir Allah tetap dah. Ada kesat dah tu, itu rukun iman yang ke-6. Dan kalau begitu boleh ke menyandarkan kenaikan harga barang yang dibantah oleh rakyat kepada takdir Allah? Kenaikan harga barang berpunca daripada apa? Sebab berlaku kenaikan harga barang pada masa Nabi SAW. Nabi SAW sandar kepada Allah. Jadi situasi yang sama ke?
Kenaikan harga barang pada masa Nabi SAW dengan kenaikan harga barang pada masa kita. Punca dia. Kalau punca kenaikan harga barang yang tidak ada kaitan dengan kecuaian, kejahatan manusia, maka disandar kepada takdir Allah. Tapi kalau kenaikan harga barang berpunca dari kejahatan manusia, kecuaian manusia, penyelewengan manusia, menyebabkan berlaku kenaikan harga barang, diharamkan sandar pada takdir Allah. Takdir Allah tetap takdir Allah pegangan kita. Tapi perkara yang berlaku, yang buruk, yang berpunca dari kejahatan hamba sendiri, haram sandar pada takdir Allah. Takdir Allah tetap ada pegangan kita. Hak ramah ni pula tolak terus, bukan takdir Allah ni. Itu bokeh rukun iman yang keenam orang agama ni. Pada bokeh, cokeh. Bokeh, cokeh, orang apa? Terbokeh itu bahasa buku dah. Terbokeh lah. Dicokeh, dicabut rukun iman yang keenam. Tapi macam mana dengan orang ada autoriti untuk menjelaskan kepada masyarakat umum? Tak ada. Senyap begitu saja. Ini dalam bab pegangan. Hak sekarang ni pula sekarang ni. Tapi hak ni dalam mainan alam maya sekarang lah. Mainan alam maya sekarang. Dan ada orang cerita saya dalam radio. Radio tu radio hiburan. Radio tu radio hiburan lah. Dia ada radio hiburan kan. Dia bicara perkara ni. Kerana kita orang tua. Orang duduk bicara sekarang ni, curang bukan takdir Allah. Curang pilihan hamba sendiri, bukan takdir Allah. Kita tahu. Kan? Duk main sekarang kan. Dan FB banyak lah ni. Curang bukan takdir Allah. Ramai yang sokong. Ramai. Memang majoriti sungguh. Kadang-kadang kita baca komen tu, tak ada seorang pun batuh. Tulisan asalnya, curang bukan takdir Allah. Mana setuju belaka? Nak jumpa seorang yang kata, salah kamu faham gitu. Nak jumpa tu. Tapi ni kira orang awam lah ni. Ni bukan orang agama. Orang awam. Apa tu kata masuk dalam radio tu? Ada orang WhatsApp saya, Ustaz dengar radio tu. Hidup wak main pula curang bukan takdir Allah ni. Hidup main kau akal pendengar ni lah. Moga radio nyanyian. Saya pun buka nak dengar. Buka memang tengah nyanyi sungguh. Kan dia menyanyi, lepas tu dia bercakap, dia menyanyi, lepas tu dia bercakap. Tak sempat nak dengar lah. Buka-buka tengah nyanyi. Nak tunggu habis menyanyi pula nak bercakap tu lambat. Tak dengar. Mana dia kata duduk main ni. Curang bukan takdir Allah. Sebab itu benda salah. Benda jahat. Macam mana takdir Allah? Ni. Mainan orang awam. Orang ramai. Tapi walaupun perkara ini tidak di kalangan orang yang berilmu, di kalangan orang ramai, tapi orang yang ada autoriti mereka mengetahui sebab semua orang apa ni? Tahu belaka ni alam maya ni. Kan ada orang? Tak. Itu ustaz tu telefon tak ada. Ada? Tak ada, semua ada belaka. Cuma cepat lambat je. Cepat lambat je. Kalau saya lambat lah. Kemudian ada lah telefon dulu tak ada. Orang ada belaka dah. Saya tak ada lagi. Telefon mula-mula ada tu pun saya tak ada kau. Orang beli saya telefon. Ayah ustaz ni nak berhubung. Ambil telefon ni. Saya tak beli. Malah nak cah. Mula-mula dulu. Orang pakai telefon hok boleh gandeng anjing tu. Ingat tak? Telefon tu boleh gandeng anjing. Mana apa? Boleh ni. Telefon besar tu lah. Kan zaman dulu kan debel kan. Di bawah meja. Ni aku ada telefon. Telefon budak-budak minah air sekarang ni tu lah. Kan budak minah air botol. Bekas air budak-budak. Telefon besar tu. Zaman dulu besar tu telefon. Mana orang kaya dah ni. Minah air. Dia buat telefon atas meja. Ni orang kaya ni. Telefon ni. Kan mahal tu telefon tu kan. Besar tu. Lepas tu jadi kecek. Masa tu saya tak ada telefon. Orang beli. Sebab apa payah nak cari dia kata. Saya mula pakai. Habis power. Saya biar gitu je dulu. Lama baru saya cah pula. Jadi malas masa tu. Lepas tu orang pun telefon naik satu tahap. Saya kemudian kenapa orang beli juga.
Saya tak beli. Berapa? Pasal sayang. Tapi kalau orang minat, ada kawan-kawan minat. Tengok telefon dia. Ustaz, berapa harga? 2,000, 3,000. Allah, mahalnya. Kejut kita dengar. 2,000, 3,000. Mana dia ada pengembangan lah. Keluar baru, dia tukar baru pula. Keluar baru, dia tukar baru dia pula. Nak leh, sekarang ni semua orang ada telefon tu. Tak tahulah, takut orang yang ada autoriti, mufti ke siapa ke, dia tak ada telefon, tak tahulah. Dia tak tahu apa yang sekarang ni kecoh di alam maya. Apa benda yang kecoh? Curang bukan takdir Allah. Oh, kami tak tahu alam maya. Kami cuma kitab je. Kami ada kitab je depan mata. Kami tak ada telefon. Gitu ke? Apa tidak diperjelaskan? Sebab apa? Curang bukan takdir Allah. Salah sangat-sangat. Sebab dinafikan rukun iman yang ke-6. Kenapa terkadang tidak ada penjelasan? Terkadang orang yang aliran agama sendiri pun mereka berpegang perkara jahat bukan takdir Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada yang seumpama tu dan sejumpa ramai dah yang seumpama tu walaupun orang aliran agama. Kenapa tu? Fardu ain sendiri pun tak lepas. Kan fardu ain kan mengetahui barang yang mengesahkan iktikad kamu, kata Imam Ghazali, itu fardu ain. Untuk mengesahkan ke-6 rukun iman, itu fardu ain. Hak tu pun tak lepas. Hak rukun iman yang ke-6. Barulah pergi pada hak mendalami, yang masghul, yang bersibuk, yang menghalusi pembicaraan ilmu tauhid. Itu fardu kifayah. Kena ada orang betul-betul mahir yang boleh menghuraikan syubhat daripada ahli bid'ah, yang boleh menjernihkan akan orang yang ahli hak daripada pegangan yang ahli bid'ah. Itu fardu kifayah. Itu kena ada hak tu. Hak fardu kifayah daripada ilmu tauhid. Dan dimainkan lagi sebagaimana tidak menjadi kewajipan fardu ain atas kamu membicarakan ilmu tauhid yang halu-halu, yang dalam-dalam. Tiada lazim dan tiada wajib atas kamu mengetahui akan halus ilmu sir, ilmu tasawuf dan segala yang membuka ajaib hati. Pembicaraan maqam di hati itu bukan fardu ain daripada ilmu tasawuf. Hak bicara hak sir-sir, hak dalam-dalam. Pembicaraan yang ajaib hati, pembicaraan bab maqamat, bab ahwal, itu bukan hak fardu ain. Hak dalam-dalam tu. Pembicaraan ilmu tasawuf yang dalam-dalam. Bicara bab maqam musyahadah, maqam muraqabah, dibicara satu peringkat. Syuhudul kasrah fil wahdah, syuhudul wahdah fil kasrah. Bicara bab maqam fana, maqam baqa, maqam fana ul fana. Satu pembicaraan daripada bicara bab qalbun fuadun lubun sarabun sirrun. Ni hak halus ni. Ini bukan menjadi kewajipan fardu ain ke atas kamu. Pembicaraan mutasawuf mana ni duk bicara bab halus-halus. Hak dalam-dalam ni. Hak ni dalam kitab tasawuf haqiqah. Tasawuf haqiqah ni kitab hikam, kitab adrun nafi, kitab al-manhalus safi, tanwirul qulub, kitab kasbul asrar. Itu bukan fardu ain. Itu bukan fardu ain. Tak ada ni. Berbicara yang halus-halus. Bila sebagaimana hak pembicaraan halus-halus ilmu tauhid itu bukan fardu ain. Sesuai dok kita nak masuk dalam masyarakat, kita nak ajar hak halus-halus daripada ilmu tauhid. Tak sesuai lah. Mereka kelas-kelas tertentu. Pandai ni. Habis tu juga tak sesuai, kita bawa dalam masyarakat pembicaraan ilmu tasawuf yang halus-halus. Bicara bab maqam-maqam, ahwal hati. Sifat kepujian 10, sifat kecelaan 10 pucuk kacemaking, pekoh fardu ain bab semayang pucuk kacemaking, ilmu tauhid fardu ain pun tak ada orang ajar, tiba-tiba dia ajar hak tasawuf hakikat. Hak ni pun dah kena.
Anak banyak berlaku sekarang. Oh ni pun orang nak. Pada ni. Jadi belum belajar lagi fardu ainnya. Ilmu amal tak kemah lagi nya. Belajar fardu ain tauhid, tasawuf, fiqh ni ilmu amal. Mana kena kemah ilmu amal dahulu. Ilmu amal tak lepas apa? Bukan kata tak kemah. Lepas pun tak. Belajar pun belum. Di tempat tersebut fardu ain tauhid pun tak ada, fardu ain fiqh pun tak ada, fardu ain tasawuf pun tak ada. Digajar kitab hikam, kitab hak ni, hak bukan fardu ain. Bukan kata fardu ain lepas tapi tak kemah, tak lepas pun, bukan tak lepas, tak belajar pun laginya. Tapi dia ajar hak tinggi-tinggi, ajar hak hebat-hebat. Tu nak cari kehebatan belaka tu. Itu nafsu belaka tu. Ini nyatalah yang ajar tu bukan ahli. Dia ajar kepada orang yang tidak berkelayakan pun nak belajar. Ini banyak sekarang. Ada ni. Itu bicara bab tasawuf tinggi-tinggi belajar. Sama juga. Ilmu fardu ain, amal fardu ain tak lepas molek lagi, tak kemah lagi, tak ada apa-apa dah. Nak sibuk ke zikir tarekah dah, nak sapa ke Tuhan dia kata. Ni. Ini kena cermat sekarang. Kadang-kadang, yelah, kesiang juga tengok, jumpa, beritahu masalah dia belajar tinggi-tinggi gini. Kemudian barulah nak balik semula, nak belajar fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf, dengan hak dahulunya belajar hakikat. Yelah, orang yang belajar ni ikhlas. Orang belajar ni ikhlas sungguh. Kadang-kadang tinggal kehidupan duniawi. Yang mana terkadang orang ni kehidupan duniawi mereka cukup tinggi. Tinggi kehidupan duniawi mereka. Mana orang yang berpelajaran tinggi, orang yang berkedudukan tinggi. Hija orang hak berperdebatan tinggi. Tapi kalau nak fokus pada agama ni, ditinggal hak dunia. Ditinggal hak dunia. Tapi dia kejar agama hak tadilah. Dia mengaji hak tinggi-tinggi, hak makam pun semua ni. Lepas tu tak ada apa-apa dah. Berzikir tarekah dah ni. Naik makam pada perasaan dia. Lepas tu mulalah, betul ke tak betul jalanan saya ni? Betul tak betul? Suluh dengan ilmu. Tapi kalau belajar hak tasawuf tinggi-tinggi, fardu ain tak lepas, memang tak betul awal lagi dah. Yang belajar tidak berkelayakan, yang mengajar tidak mursyid. Sebab dia tak pandai nak letak. Tak pandai nak letak. Ilmu tasawuf haqiqah tinggi-tinggi ni nak letak di mana? Terkadang dalam pondok pun tak ada hikam, ad-durun napih, al-manhalus safi, dalam pondok pun tidak ada. Macam mana dia nak ajar di kapung-kapung, hak fardu ain pun tak ke mana hala. Bayangkan. Saya sempat duduk pak pondok saya sempat duduk. Pondok yang pertama, pondok yang kedua, pondok yang ketiga tidak diajar. Kitab hikam, kitab adun nabi tidak diajar. Tidak ada. 3 pondok pertama tidak ada. Pondok yang terakhir, pondok Kerandang. Almarhum Tuan Guru Babur Jabrin Kerandang diajar kitab hikam hak Arab. Bukan hikam Jawi, hikam Arab. Tak ada ni. Yang saya belajar kitab hikam adun nabi ni di luar pondok, bukan di dalam pondok. Dan saya pernah belajar kitab hikam dengan guru yang salah. Habis syirik kafir, habis orang. Lupa kepada Allah sesaat, kafir. Tengok lembu dah ingat Allah, kafir. Ni. Saya dah pondok dah tu. Dah pondok 2-3 tahun dah. Tak nak nilai, salah dia ajar tu. Tak nak nilai. Sebab kita dengar cara bicara sedap. Cara bicara lembut. Cara bicara halus. Orang yang, mana apa dia? Kalau kita bercakap dengan dia, percakapan yang cukup lembut. Tidak akan menyakiti hati orang. Pandang ni. Padanglah di tasawuf tinggi pun. Tengok macam mana kehidupan dia. Kehidupan dia macam mana. Pandang ni. Jadi kita ada pondok 2-3 tahun pun tak nak nilai. Salah dia ajar tu. Tak nak nilai. Pandang ni. Dia pondok 3 tahun tak nak nilai. Tunggu pesan dah.
Jangan pergi tempat tu dia ajar salah. Tunggu pesan. Tapi kita ni tengok pondok tak ramai orang mari belajar. Hak tu kata salah ni orang ramai mari ngajar penuh. Takkan ramai salah. Tu nilai otak kita. Takkan ramai salah. Hak tu gua kata salah tempat tu gua nak beri tak ramai pun. Takkan hak tak ramai betul. Takkan hak ramai salah. Pada hak ramai tu jahil belakang ada tu. Ada ni. Kemudian alhamdulillah saya sempatlah belajar sedikit dengan almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman Wakaf baru. Barulah jumpa tasawuf hakikah yang sebenar. Tapi yang masuk kelas Tuan Guru ni, almarhum Tuan Guru, orang duk ngaji pondok lama dah. Hak dah masuk dalam kelas ni. Faham tak ni? Bukan orang kampung biasa main ngaji. Barulah jumpa guru tasawuf hakikah yang sebenar. Jadi kalau sekarang ni ada orang yang bawa tasawuf hakikah yang terpesong, tak pelik. Sebab saya sendiri sudah mengalami, sudah menjalani. Sudah menjalani masa itu. Masa tengah belajar pondok. Tapi dalam pondok tidak ada. Tidak ada dalam pondok. Tidak ada dalam pondok. Ni ambil kita tasawuf hakikah yang tinggi-tinggi, ajar kepada masyarakat. Fardu ainnya tak dipedulikan. Fardu ain nanti. Kemudian dia kita bicara fardu ain. Ilmu tasawuf fardu ain sifat hati kita. Bila sifat hati kita, alah kena mujahadah betul lah. Sebab banyak sifat hati kita salah. Mana apa? Sakit atas kita sebab salah tu sifat hati kita. Kemudian nak kena mujahadah pula, nak kena baiki hati. Ni. Adapun belajar bab makom-makom, cerita hal orang makom aulia. Bukan cerita hal kita. Kan sedap dengar cerita kan? Sedap dengar cerita bab makom-makom aulia ni. Lepas tu kita macam mana? Lama-lama dia khoyar macam dia dah. Dia kata dia khoyar macam dia dah. Ni orang lain ni tak ada makom ni, tak ada makom. Terhijab ni, terhijab. Mana pandai terhijab? Terhijab dengan Allah Ta'ala. Sebab apa terhijab Allah Ta'ala? Pandang ilmu pada diri, pandang amal pada diri, terhijab dengan Allah Ta'ala. Dah kamu? Kami sudah hilang, keakuan kami sudah tidak ada. Makom fana kamu wali ya? Dok, dia buat lakon. Tunduk pada akidah Jabariyah. Mu Tuhan tu Jabariyah. Sebab apa dah? Ni orang kita ni terhijab belakang ni. Alim lidah lah, tak sapa ke Tuhan lah. Macam-macam lah. Hak golongan yang seumpama ni. Sebab apa? Dia salah pengajian. Dia ambil hak tasawuf tinggi-tinggi, dia tidak fardu ain, dia tak lepas ilmu amal. Salah pengajian, guru yang mengajar pula bukan guru yang sebenar. Lepas tu dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali rahimahullah, di awal kitab Ihya Ulumuddin didatangkan 7 bab membicarakan bab ilmu. Bicara bab ilmu dalam kitab Ihya Ulumuddin ada 7 bab permulaan. Dia pun masuk bab akidah ada 4 bab. Tapi ilmu ada 7 bab, dia bicara 7. Dan di antara dibicarakan adalah ilmu yang dicela pada syarak. Ilmu yang dicela pada syarak. Ilmu sihir, maklum. Ilmu nujum, maklum. Ilmu yang dicela pada syarak. Ilmu yang tidak dicela pada syarak mana? Ilmu yang mana dia mengaruh mendalami ilmu-ilmu yang dalam-dalam. Ilmu yang dakik-dakik. Ilmu yang khafi, yang halu, yang tersembunyi, dia tak belajar. Ilmu-ilmu yang jelas ni, hak wadai tak belajar. Dia belajar ilmu yang dakik-dakik, yang halu-halu daripada ilmu pembicaraan bak hati apa semua. Ni di antara ilmu yang Imam Ghazali kata mazmumun fi haqqi, dicela. Ilmu yang tercela pada syarak, pada diri dia. Ilmu tu betul, dia tu tercela. Akhirnya dia memandang ilmu syariat ni tak habis-habis duk belajar bab-bab ni lah. Alah, bab air, bab wudu, bab hid nifah, dia main gitu lah. Ada ni. Dia memandang rendah ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang belajar ilmu yang dicela pada syarak. Itulah kita Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali rahimahullah. Dia nak habis banyak ni.
Orang panggil wali FB orang panggil. Ni khoyak FB. Kita belajar tasawuf sehingga hilang rasa diri. Hilang rasa diri macam mana? Dia belajar tasawuf untuk hilang rasa diri. Golongan ni golongan terhijab dengan ilmu, terhijab dengan amal, tak sapa ke Tuhan. Dia faham ni. Ini orang yang salah pengajian, ambil ilmu tasawuf daripada guru yang salah, bukan guru yang sebenar. Sekarang ni payah juga. Ialah dia ada dua kan. Ada dipanggil apa? Original. Ada lokal. Tak kita dah. Lokal ni hak tak original, ada palsu. Yalah bukan palsu lokal ni. Dia ada hak lokal ni molek juga, cuma tak original dah. Sekarang ni bukan lokal, palsu terus. Palsu. Kita boleh nilai kalau kita rodok pandan. Emas sebenar dengan tak ada dah sekarang ni. Zulian apa panggil? Ada dah. Kita tengok warna kuning, kita kata emas belaka. Tu zulian tu bukan emas. Tapi kalau kita rodok reti hak sebenar rodok sebenar. Tengok jam hak mahal-mahal tu sebenar ke hak palsu kaki lima. Kalau tunjuk kita boleh nak nilai. Kita nilai ke mana? Dia orang kaya, mesti jam dia tu hak original. Dia beli kaki lima. Dia orang bukan orang kaya, tapi orang gaya. Dia beli hak jam hak mahal tu, hak harga ribu kedai. Kita tengok, mau beli kaki lima sebab mu bukan orang kaya. Ni lagi tu dah. Kalau dia orang kaya, dia pakai hak jam, dia beli kaki lima hak palsu tu, kita akan kata betul original ke tak? Kita akan kata original. Kita nilai sebab apa? Sebab dia orang kaya, tak akan beli kaki lima. Dak ning ni dak kaya mana, tapi jenis berahi hak bahan barang-barang hak branded dia panggil. Dia tak kaya mana, tapi dia berahi bergaya. Dia beli jam mahal tu, kedai ribu. Tunjuk kita mau beli kaki lima. Padahal jam hak sebenar. Gitu lah. Tak nak nilai betul salah. Ni sama juga sekarang ni. Tapi mudah je jalanan kita ni. Belajar fardu ain, kemah ilmu amal. Hak tasawuf tinggi-tinggi tu, hak tu kelas khususi. Tu ada orang mengajar tu kepada orang kampung, faham-faham. Dia tak kena barang. Dia bukan guru yang mursyid, dia tak kena barang. Tapi kalau lepas dah fardu ain apa semua kemah ilmu amal, ada jumpa guru yang mursyid, kita boleh belajar untuk memahami ilmu tasawuf hakikat. Tapi siapa ke Tuhan kita dengan belajar ilmu tasawuf hakikat? Tidak. Sampai kepada Allah Ta'ala, hilang segala-gala, itu adalah kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada lazim, tiada wajib kamu mengetahui akan halus ilmu sihir dan segala membuka ajaib hati, melainkan barang yang membinasa atamu ibadahmu, maka wajib mengetahui akan dia supaya kamu jauhkan akan dia, dan barang yang lazim atamu mengerjakan dia itu ikhlas dan alhamdulillah. Manapun hak wajib kita belajar sifat-sifat kecelaan yang membinasakan pahala ibadah kita, riya, ujub, takabur, hasad. Itu fardu ain kita kena belajar supaya kita beramal dengan membersihkan hati kita daripada sifat-sifat kecelaan. Yang wajib fardu yang kita belajar adalah berkaitan dengan hak ilmu yang berkait dengan sifat-sifat kepujian. Dicontohkan dengan ikhlas, dengan alhamdulillah, syukur, tawakul, untuk kita hiasi di hati kita. Itu hak fardu ain daripada ilmu tasawuf dalam kitab Penawar bagi Hati permulaan. Dalam kitab Minhajul Abidin, ini pertengahan. Minhajul Abidin membicarakan berkaitan dengan 10, membicarakan berkaitan dengan dalam ni semua ada hak berkaitan dengan sifat-sifat kecelaan dan sifat-sifat kepujian. Tapi pembicaraan kita mindah ni pembicaraan yang pertengahan lah, bukan tinggi, pertengahan. Di permulaan kita baca kitab dahulunya sebelum kita Minhajul Abidin, kitab Penawar bagi Hati. Dia kena masuk tu, dia kena hadam kitab Penawar bagi Hati, ilmu amal. Nak jelas lagi ni, ambil pula kitab Minhajul Abidin. Mana kita ni bukan kata kapung, pondok pun Penawar Hati minha, Penawar Hati minha, sama telah pula kapung. Tiba-tiba kapung ambil hikam adurun napi, tu bukan belaka. Kemudian disiap pula dalam FB untuk orang ramai, tu bukan belaka tu. Tu bukan guru yang mursyid, bukan guru yang sebenar.
Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.